Sambung 3.3 Warisan-warisan negeri Melayu. Okey. Dalam akhir subtopik ini kita akan tengok perbandingan sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu yang telah diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Rupanya dekat sini ni item-item kat sini ni banyak diwarisi oleh kerajaan Melayu pada hari ini. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka teraskan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciri-ciri negara bangsa dan kerajaan-kerajaan yang hari ini, kerajaan yang saya akan ceritakan lagi, saya akan ajar lagi, ambil ciri-ciri ini, jadikan sebagai dia punya basic, dia punya teras dalam nak membangunkan, nak menegakkan negeri dia. Kita tengok satu persatu. Pengaruh, okey, ini dia punya introduction lah. Pengaruh sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka terhadap negeri-negeri Melayu yang lain yang muncul selepasnya. Jadi KMM, bila KMM tu runtuh, diserang oleh Portugis, sejarah kan, Alfonso de Albuquerque, before tu ada Lopes de Esquerra, jadi Melaka runtuh, ditawan oleh Portugis. Adanya kerajaan Riau, Johor Riau, lepas tu bla 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 sampai hari ini kita nak tengok apa yang diambil. Pertama sekali, pemerintahan negeri menggunakan nama sultan. Jadi walaupun dah lama dah KMM tu musnah, sultan masih lagi dikenali ataupun digunakan title dia, nama sultan tersebut sebagai ketua negeri. Nombor 2, jurai tata mementingkan bapa, sama seperti zaman KMM. Tak berubah lah kiranya. Tak ada pula jurai pewarisan takhta ni, jurai ibu, perempuan jadi king. Tak ada pula. Masih lagi mengamalkan sistem 4 lipatan, cuma perbezaan wujud pada gelaran pembesar saja. Walaupun KMM dulu dah amalkan, kita ambil lagi KMM, kita terapkan dalam negeri yang pakai itu. Sebab apa? Sebab mereka nampak 4 lipatan ni adanya efisiensi, adanya apa? Adanya efek, adanya kelebihan bila nak pakai itu. Yang keempat, hukum kanun Melaka dalam undang-undang yang tadi masih lagi digunakan pakai di Johor, Perak dan Pahang. Dan last kali, adat Melayu seperti agama Islam dan bahasa Melayu masih lagi digunakan di negeri Johor, Perak dan Pahang. Kita tengok Pertama sekali, negeri Johor. Johor sebuah negeri yang terletak di selatan Malaysia, di mana mereka telah buat satu undang-undang tubuh kerajaan Johor. Soalan akan tanya, kenapa ada benda ini? Jawapan dia senang saja, nak menjaminkan keabsahan ataupun ketulinan who will rules the country. Okay. Pertama sekali, raja hendaklah orang Melayu, lelaki, Islam dan waris pemerintah Johor. Tak semua rakyat Johor boleh jadi raja, ada ciri-ciri ini. Nombor 2, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. Orang Melayu semua di dalam Johor, semuanya dipanggil sebagai rakyat Johor. Agama Islam sebagai agama rasmi, semua sama. Yang ketiga, raja, menteri dan jemaah pangkuan negeri dilarang menyerahkan negeri ini kepada kuasa lain dan atau kerajaan lain. Nombor 5, raja berhak memilih menteri besar. Kalau awak tengok itu kan, menteri besar Johor bertukar-tukar. Sebab apa? Sebab dia refer kepada undang-undang tubuh kerajaan Johor inilah. Nombor berapa ni? Nombor 6, jawatan naib menteri besar ditentukan oleh Jemaah Menteri. Betul. Yang ketujuh, Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagi kepada Majlis Negeri serta Jemaah Menteri. Nombor 8, Jemaah Menteri haruslah berbangsa Melayu, beragama Islam dan merupakan rakyat Johor. Maksudnya Jemaah Menteri ni tak boleh orang bukan Melayu. Semuanya kena Melayu dan beragama Islam. Baguslah Johor ni. Dia concernkan tentang Melayu dan Islam.
Dan last sekali, pegawai kerajaan yang dilantik yang menjadi menteri mesti mengangkat sumpah dan memberikan taat setia kepada raja dan kerajaan Johor. Semua-semua yang jadi pegawai kerajaan kena angkat sumpah depan raja bahawa setia kepada kerajaan Johor dan juga raja. Tengok di Kelantan. Di Kelantan pun sama juga. Kalau Johor ada undang-undang tubuh kerajaan Johor, di Kelantan ini ada sistem jemaah menteri di Kelantan. Diambil yang dekat Melaka tadi tu. Sebab dia tahu kat Melaka tu efek. Kat Melaka tu bagus. Sultan Mahmud I melantik beberapa orang menteri pembesar untuk membantu pentadbiran baginda. Walau bagaimanapun, Sultan Mahmud II lagi bijak lagi membentuk sistem jemaah menteri untuk melicingkan pentadbiran dan pemerintahan negeri. Terdapat 8 badan jemaah menteri dan setiap badan dianggotai oleh 4 orang pembesar. Jadi bila ada adanya 4 orang pembesar, masing-masing ada portfolio masing-masing. Okey, jadi tak bergaduh lah. Masing-masing buat kerja dia di Kelantan ni. Okey. Untuk reference lebih lanjut, boleh buka buku teks awak tentang sistem jemaah menteri kat Kelantan ni. Ada 4 portfolio. Kalau awak tengok kat buku teks awak, okey, sebagai contoh, jemaah menteri penasihat raja, jemaah menteri istana, jemaah menteri keadilan dan kehakiman, jemaah menteri dalam negeri, jemaah menteri luar, jemaah menteri perbendaharaan, jemaah menteri peperangan, jemaah menteri pentadbiran dan yang jaga yang lain-lain lagi. Sultan Mahmud II juga bertindak menyingkirkan kerabat raja kerana perebutan takhta dan gantikan dengan pembesar yang bergelaran Nik dan Wan. Jadi yang last kali, golongan pembesar membantu mengukuhkan lagi kewibawaan sultan dan beri taat setia yang tak berbelah bagi kepada baginda. Saya pergi sekali lalu je. Okey, yang seterusnya lagi dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan juga mengamalkan prinsip demokrasi dan juga konsep persekutuan. Negeri Sembilan, mereka amalkan adat pepatih, iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Segala benda kena tanya rakyat. Itu yang uniknya. Sistem ini mementingkan permufakatan dan kerjasama antara suku. Jadi dalam apa-apa benda pun kena tanya rakyat, kena kerjasama, kena berbincang. Terutamanya dalam pemilihan pemimpin. Sebab itulah mereka ada stage-stage dia. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, stage-stage dia. Daripada buapak ke lembaga kepada undang-undang. Okey. Sistem pemilihan Negeri Sembilan punya unsur demokrasi. Yes. Sebab apa? Dari bawah diangkat ke atas, diangkat ke atas, diangkat ke atas. Itulah dipanggil sebagai demokrasi. Sistem pemerintahan adat pepatih tidak mengamalkan kuasa mutlak, tetapi mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut peringkat. Jadi dia akan naik stage-stage dia ni lah. Keputusan berada pada yang di-Pertuan Besar. Yang ini, yang di-Pertuan Besar ni kita panggil sebagai stage 5. Tinggi sekali. Yang di-Pertuan Besar merupakan pemerintah tertinggi, namun baginda tidak berhak melantik pembesar. Jadi dia tak boleh nak lantik pembesar sebab kena lalui stage ini yang kat tepi ni. Salah. Stage kat tepi ni. Okay. Pelantikan ini dibuat daripada peringkat paling bawah. Ini nombor 1 iaitu nombor 1 ialah anak buah. Saya buat AB. Nombor 2 diikuti oleh buapak B. Nombor 3 lembaga L. Okay. Nombor 4 U undang. Dan last sekali barulah YDP yang di-Pertuan Besar. Itu di Negeri Sembilan. Dan habis ada 3 dah. Okay, last. Sekiranya sepatutnya ada Terengganu ni. Undang-undang tubuh kerajaan Terengganu tak ada. Tak apalah, saya bacakanlah yang Terengganu. Yang Terengganu last. Terengganu merupakan sistem mengambil adaptasi daripada KMM juga, iaitu kandungan Terengganu sama seperti Johor tentang pelantikan raja. Raja perlulah lelaki. Syarat jadi raja pun juga kena ada perwarisan tahta dan zuriat raja yang sebelumnya tu.
Raja mestilah Melayu, lelaki beragama Islam dan waris sultan. Larangan dia, larang mengkhianati pemerintah negeri dan menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Menteri Besar, sama je Terengganu. Awak boleh baca sendiri, jangan Terengganu punya. Saya nak sentuh soalan kebat. Sekiranya keamanan negara tergugat oleh anasi yang tidak bertanggungjawab, kemukakan cadangan anda kepada pemimpin negara. Tindakan yang harus diambil kerajaan dalam mengatasi masalah tersebut. Jika anda nampak satu masalah, contoh saya bagi masalah pencerobohan warga asing. Pencerobohan. Jadi apa awak nak buat? Apa yang awak nak buat, cadangan awak nak bagi kepada pemimpin negara supaya tindakan harus diambil. Boleh buat ikut kebat. Kalau saya nampak satu pencerobohan ini, apa yang saya buat? Saya cadangkan kepada agensi yang terlibat dalam mentadbir sepadan negara, seperti kita panggil agensi maritim contohnya. Kuatkan lagi maritim, tambahkan lagi tenaga kerja, ketatkan lagi sepadanan negara ataupun askar, ataupun dari segi kita juga boleh geng-geng yang polis, PGA yang jaga hutan semua tu, itu semua kita boleh buat. Last sekali, sebagai seorang warga negara yang patriotik, cadangkan cara-cara perkukuhkan lagi pembinaan negara bangsa kita. Yes, ini penting. Sebab kita hari ini, bila sebut pasal negara dan bangsa, terus reflect kepada 4 kaum terbesar, Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jadi apa yang kita boleh buat supaya kita eratkan hubungan antara kita semua. Itu cadangan kita. Saya rasa awak semua boleh faham. Itu sahaja yang ada dalam bab 3 ni. Selamat menelaah perbincangan daripada saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum.